Kita semua bahawa maka dengan sebab itulah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan para anbiya. Allah mengumpulkan keseluruhan para nabi dan para aulia. Mereka semuanya berkumpul untuk menyambut kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Jadi para anbiya dan para nabi ini, para aulia ini, para anbiya dan para aulia ini kesemuanya hidup. Sedang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam baginda diisrakan di dalam, bukan di dalam keadaan tidur. Baginda diisrakan dalam keadaan jasad dan rohnya dan dalam keadaan jaga. Baginda diisrakan dalam keadaan sedar dengan jasad dan roh baginda. Kalau dengan tidur, kata Tuan Syekh, ataupun dengan roh, maka di situ tidak ada mukjizat. Maka sesiapa sahaja mampu untuk mendakwa dengan dakwaan yang sedemikian. Sesiapa sahaja mampu mendakwa bahawa ia di dalam tidurnya telah terbang pergi ke tempat yang jauh. Jadi begitulah, di sini ada mukjizat kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diisrakan dengan dalam keadaan jaga dengan jasad dan roh baginda. Jadi kata Tuan Syekh kepada kita semua bahawa hakikat mukjizat yang sebenar daripada peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah dengan jasad dan roh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala menghimpunkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan para anbiya yang terdahulu dan juga dengan para aulia. Sedangkan kesemua mereka ini telah pun wafat. Sedangkan kesemuanya mereka ini telah pun mati, kecuali Nabi Isa alaihi salam. Dan Nabi kita SAW dapat berbicara dengan mereka, dapat berbicara dan bercakap dengan mereka. Dan Nabi kita SAW menjadi imam kepada mereka di dalam salat, menjadi imam kepada mereka di dalam salat. Dan Al-Quran sendiri menceritakan kepada kita bagaimana Nabi-Nabi yang terdahulu kesemuanya mereka itu mati, mereka itu wafat. Seperti mana Nabi Yaqub AS disebutkan dalam Al-Quran, Nabi Yaqub ini telah datang kepada Nabi Yaqub AS kematian dan sebagainya. Dan begitu juga dengan Nabi-Nabi yang lain, kesemuanya mati. Jadi kata Tuan Syekh, di sini kita dapat fahami daripada kisah Isra wal Mi'raj ini, kita dapat reti dan faham di sana ada suratul maut, ada gambaran kematian. Dan di sana ada yang disebutkan sebagai mautul qulub, sebagai hati yang mati. Di sana ada suratul maut, surah ataupun gambaran kematian. Dan di sana tidak ada di sana ada mautul qulub ataupun hati yang mati. Jadi kata Tuan Syekh, apabila roh kita meninggalkan jasad, maka kita pun mati. Mati ini hanyalah gambaran kematian semata-mata, bukan yang mati yang sebenarnya. Maka kerana selepas daripada kematian itu, maka bermulalah kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenar, kata Tuan Syekh. Jadi maka dengan sebab itulah, kata Tuan Syekh, para awliya mereka tidak takut dengan kematian. Orang-orang mujahidin, orang-orang yang berjihad fi sabilillah, mereka tidak takut dengan kematian. Jadi apabila mereka mati, badan mereka ini, mereka menganggap badan ini hanya menjadi penjara kepada roh. Kerana dengan sebab jasad ini, kena sebab tubuh badan ini menyebabkan roh tidak dapat bergerak jauh. Roh hanya dapat bergerak kerana tubuh badan manusia ini menjadi penjara kepada roh. Apabila roh seseorang itu keluar daripada tubuh badannya, maka roh tersebut mampu pergi lebih jauh daripada itu. Roh tersebut mampu mengembara dengan lebih jauh ke seluruh malakutis samawati wal ard, kepada seluruh kerajaan Allah Subhanahu wa taala, kerajaan langit dan bumi. Jadi kata Tuan Syekh, badan kita ini hanyalah penjara kepada roh, menyebabkan roh tersekat, tak boleh nak pergi lebih jauh. Bila roh ini keluar saja daripada badan, maka roh ini boleh terbang jauh, pergi ke merata-rata tempat. Roh ini boleh terbang, boleh berkeliling ke langit, ke bumi, ke langit, ke merata tempat.
roh ini akan dapat bertemu melihat para malaikat, bertemu dengan malaikat, dapat melihat syurga dan sebagainya. Waktu tu kalau kita kata kepada roh, wahai roh, mau tak balik semula ke tubuh badan kamu, hidup balik, masuk dalam badan balik. Roh tak mau dah. Roh kata tak mau. Dan dia lebih seronok hidup begitu. Dia tak mau, roh tak mau balik dah kepada tubuh badan kita, tak mau balik ke dunia. Itulah dia kata Tuan Syekh, kehidupan yang hakiki, kehidupan yang sebenarnya selepas daripada mati. Jadi Tuan Syekh cerita kepada kita, Nabi kita SAW nampak orang-orang yang duduk dalam syurga. Dan Nabi kita tengok syurga dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan Nabi kita nampak orang yang duduk di dalam syurga. Nabi kita nampak. Dan kalau orang tu dah mati, kita nampak dia dalam syurga, itu benda biasa, kata Tuan Syekh. Itu biasa sebab dia dah mati, itu benda yang senang difahami. Tetapi orang ni tak mati lagi, tapi nampak dah ada dalam syurga. Bagaimana pula, kata Tuan Syekh. Bila Nabi kita SAW pulang daripada Isra wal Mi'raj, Nabi kita cerita, Nabi kita nampak rumah Sayyidina Umar dalam syurga. Nabi kita dengar tapak kaki Sayyidina Bilal dalam syurga. Sedangkan Sayyidina Umar, Sayyidina Bilal berhidup lagi. Mereka masih lagi hidup, tapi Nabi kita SAW sudah nampak orang-orang yang tak mati lagi ni, tapi duduk di dalam syurga. Pasal apa ni? Walaupun tak mati lagi tapi dah duduk dalam syurga. Ini kata Tuan Syekh disebabkan suci bersihnya hati mereka. Mereka ini adalah orang yang memiliki roh yang suci, yang bersih, dengan sebab zikir mereka. Jadi roh mereka ini telah pun berada di dalam kerajaan Allah SWT, berada di alam lain. Walaupun tapi mereka tak sedar. Mereka tak sedar jasad mereka duduk di dunia, duduk atas bumi, tapi roh mereka ini adalah roh mereka, roh yang bersih, yang suci. Roh mereka itu berada di alam lain, kata Tuan Syekh. Jadi dengan sebab itulah orang-orang ni, orang yang soleh ni, mereka takut. Mereka ini takut lalai daripada Allah SWT. Mereka takut melakukan dosa. Mereka takut lalai daripada Allah SWT. Kalau mereka lalai, hilang habis semua tu. Dan itulah dia, kata Tuan Syekh, hakikat orang-orang soleh yang sebenar. Mereka ini, walaupun jasad mereka duduk di sini, tetapi roh mereka berada di tempat lain. Roh mereka ini terbang di dalam syurga, terbang ke mata tempat. Kadang-kadang roh orang yang soleh ini, kata Tuan Syekh, mereka ini mendengar suara. Mereka mampu mendengar suara, tapi tak tahu suara itu main pada mana. Suara itu kata pergi ke ni, pergi ke ni dan sebagainya. Mendengar arahan, tapi tak tahu suara itu datang daripada mana. Yang ni Tuan Syekh sebut sebagai hawatif rabbaniyah. Itu ada terima oleh guna. Tuan Syekh sebut hawatif rabbaniyah. Maknanya Tuan Syekh kata mereka ni bukannya tak sedar. Dalam keadaan itu bukan mereka tak sedar. Mereka ni orang yang sedar. Ya Allah, mereka berada dalam keadaan sedar. Mereka tidak lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Tuan Syekh menyebutkan tadi kepada kita bahawa tak ada seekor ikan pun yang kena tangkap, ataupun tidak ada burung pun yang mampu diburu, dan tidak ada pokok pun yang boleh ditebang, melainkan disebabkan ikan, burung, pokok itu lalai daripada mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangka hayat datang-datang ni, pokok-pokok ni, makhluk yang selain daripada manusia, jangka hayat mereka sekadar mana mereka berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila mereka lalai mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, pak kena tangkap. Dan apabila ikan ni tengok dia ketak, dia tengok mata kai orang yang memancing, dia tengok mata kai, bok kai orang yang ni, lari takut, pak kena. Disebabkan dia takut itu, takut kepada manusia, lalai dia daripada mengingati Allah, pak kena tangkap. Lagu itulah burung pun tu. Bila nampak pemburu, pak nak lari, hilang pergantungan dia kepada Allah SWT, pak kena tangkap. Lagu itulah pokok-pokok, kata Tuan Syekh. Kalau tidak sebab mereka lalai itu, tak akan boleh tangkap. Kalau orang tu dia tetap tenang, dia tetap dalam keadaan zikir, ingat Allah SWT, tak ada tu boleh tangkap dia. Sama ada ikan, burung, pokok, pohon pun takkan boleh terbang. Takkan boleh
ditebang. Jadi itulah kata Tuan Syekh,